Mereka jadi sesat ni kerana mereka tidak ikut apa yang diwahyukan oleh Allah SWT kepada mereka. Jadi tengok surah ni, mula-mula ayat pertama lagi Allah Taala berfirman, bagi tahu pada kita wahai beriman, aufu bil uqud, sempurnakanlah semua janji-janji kamu, sama ada janji kita dengan Allah ataupun janji kita sesama kita, dan hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Ini maksud surah Al-Maidah. Sempurnakan perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Sempurnakan perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Semua cerita dalam ni tajuk dia ni. Cuma dalam nak menegakkan hukum Allah, dalam nak menegakkan janji kita dengan Allah ni, kita perlukan sumber kekuatan dia. Dia bukan dengan maklumat tu. Dia agama ni cara hidup. Dia tak padan dengan ilmu. Sebab tu mula-mula sekali tengok, uhillat lakum bahimatul an'am, dihalalkan untuk kamu binatang ternakan. Makanan dulu Allah Taala sebut. Sebab ni sumber dia dulu. Kalau hak ni punah ke tak? Hak lain punah. Ni Allah Taala cerita pada kita. Ayat pertama kamu, wahai beriman, sempurnakan semua janji kamu dengan Allah SWT. Taatlah kamu perintah Allah SWT. Lepas tu yang kedua apa dia? Tetap makanan. Tetap makanan yang halal. Penekanan tetap makanan yang halal. Kemudian yang ketiga apa dia? Syiar-syiar Islam tu perlu kamu besarkan. Jangan ceroboh. Syiar-syiar dia. Ayat yang kedua, ya ayyuhallazina amanu la tuhillu sya'airallah wala asy-syahrul haram wala al-hadiya wala al-qalaid wala aminal baitul haram ni. Jangan kamu mencerobohi. Jangan kamu rosakkan. Jangan kamu langgar kemuliaan syiar-syiar Allah Subhanahu Wa Taala. Tak. Yang Allah Taala sebut dalam surah Maidah ni apa dia? Bulan haram. Bulan yang baru kita lepas, yang bulan Rejab. Tak, Rejab. Kemudian sama semula selepas Syaban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. 3 bulan, kemudian Rejab. Kemudian Rejab. Ini bulan-bulan haram. Allah Taala sebut. Dalam surah ni Allah Taala sebut 2 kali. Tak. Bulan haram, al-hadiyu, binatang korban, binatang korban. Dia juga orang yang mana yang minta perlindungan di Baitullah. Kita tak boleh ganggu. Kita tak boleh ganggu. Tak boleh ganggu. Dia juga Allah Taala sebut berkenaan dengan memburu dalam tanah haram. Dalam tanah haram. Ni larangan-larangan ni yang Allah Taala sebut pada kita. Dia ni perkara ni hadirin hadirat muslim muslimat, ini Allah bila Taala sebut dalam Quran, ini bukan perkara sepele, bukan perkara kecil. Tak. Ini untuk tarbiyah kita. Sebut bulan haram. Tak. Biar kita takzim dalam bulan haram. Lah ni hadirin hadirat kita tak sebut kan? Tak. Kita hidup sekarang ni, kita bulan haram pun kita tak tahu kadang-kadang. Tak. Kita duduk guna bulan gereja. Tak, kita duduk ni Januari, Februari, Mac, April ni. Ni gereja punya bulan, bilangan bulan dia. Kita ada bulan kita Islam. Allah Taala sebut, "La inna iddatasyhuri indallah 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Dzalika ad-din." Allah Taala bagi tahu, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala 12 bulan. Allah Taala sebut, bukan perkara kecil. Dia kata, untuk mudah manusia apa duk sibuk. Tak serupa ya. Tak serupa. Allah Taala sebut ni bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala 12 bulan. Dalam 12 bulan ni ada 4 bulan haram. 4 bulan haram. Tak. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, kemudian Rejab. Ni 4 bulan haram. Bila ni lagi ni? Yauma khalaqas sama. Bermula ni hari yang Allah jadikan langit dan bumi. Bulan haram, 4 bulan haram ni lama dah. Tak. Milah Nabi Ibrahim, milah Nabi Ibrahim. Ni kita kena belajar. Tak, kita kena belajar. Sekarang kita ingat Syaban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Paling kurang pun 4 bulan ni, bila masuk bulan haram tak? Bulan haram ni kita kena beza, kehidupan kita beza. Tak. Kehidupan kita, muamalat kita beza. Akhlak kita kena beza. Tak. Hubungan kita dengan isteri kita dengan beza, anak-anak kita kena beza. Kita kena didik.
Sebab dalam bulan ni maksiat dalam bulan haram ni lebih besar daripada bulan biasa. Balas dalam bulan haram ni lebih teruk daripada bulan biasa. Dalam bulan biasa. Jadi kita kena jaga, tak kena wujudkan semula perkara ni. Kena wujudkan semula perkara ni. Kena ingat, sentiasa ingat kita dalam rumah kita. Sebab tu dalam rumah kita kena ada amalan, kena ada mesyuarat. Tak tulis mesyuarat hari ni ke apa. Tak. Bila masuk bulan haram, rakyat tak buat pengumuman lalu. Masuk dah bulan haram. Kita kena sedar. Kita tak boleh balas kan. Ngadik-beradik tak boleh balas, silaturahim tak boleh. Khususnya. Tak. Anak-anak kita boleh didik. Bulan lain boleh kekeh, boleh balas tak. Masuk bulan haram ni, tahu tak bulan apa ni? Kena marah dia. Ni bulan haram ni. Bulan ni tak boleh balas. Kita kena membesarkan. Sebab apa? Ni cara Allah Ta'ala tarbiyah kita. Allah Ta'ala tarbiyah kita. Manusia ni kadang dia tak boleh nak semaya dia tak jadi. Tak. Tarbiyah dengan semaya tak cukup. Tak, semaya dia tidak sempurna dengan zikir, dengan apa. Jadi bulan main peranan. Bulan main peranan juga. Ada manusia ni Allah Ta'ala tahu Allah Ta'ala buat manusia ni. Ada manusia ni dia lebih terjaga ni bila dibesarkan bulan tu. Dia diingatkan bulan tu. Hari biasa tak nak kawal, mata tak nak kawal, percakapan tak nak kawal. Tak. Bila tahu ni bulan haram, maka tiba dia boleh berhenti. Boleh telefon, boleh boleh gapo, boleh jaga. Sebab apa ni bulan haram. Bukan macam bulan biasa. Kalau tak jadi juga, tengok ni Allah Ta'ala sedia. Pergi haji. Sebab tu kena pergi haji belakang. Bayar kan? Bulan haram, musim haji bulan haram. Zulkaidah biasa start orang pergi kan tak? Zulhijjah. Tak. Bulan haram lagi, tanah haram lagi. Memang untuk tarbiyah kita semua. Memang untuk didik semua. Tapi kalau kita pergi dalam keadaan tak sedar. Orang pergi haji sekarang ni pun tak duduk muzakarah apa, muzakarah tentang apa dia? Tentang cara buat haji. Bulan tu tak tahu. Bulan tu besar tu. Tak. Barulah kita kira dengan bulan tu besar, lepas tu tanah tu besar. Tanah tu syiar juga. Tanah tu syiar juga. Ya juga. Jadi Allah Ta'ala sebut dalam perkara ni, yang Allah Ta'ala sebut ni semua besar-besar belakang. Kita nak bagi tahu. Itu sebab kalau kita kadang-kadang kita baca Quran, tiba-tiba apa sebut benda lagu ni tak? Kita tak ada suruh gapo. Dah. Kita tak ada suruh gapo sebab cara hidup kita tu tak kena dah. Tak molek dah. Sebenarnya panduan daripada Allah sebab cukup sempurna dah untuk tarbiyah kita. Begitu dengan binatang korban. Tak, binatang korban. Dia orang yang mana minta keamanan di Masjidil Haram, berburu di dalam bulan haram ataupun di tanah haram. Semua tu sebagai tarbiyah, Kemudian surah Maidah ni ayat surah berkenaan dengan makanan lagi. Penekanan tentang makanan. Tentang makan diharamkan. Apa yang diharamkan oleh kita dalam surah ni Allah Taala buat. Tak. Haram apa dia? Bangkai, darah yang mengalir, tak, daging babi, binatang-binatang halal tapi sembelih bukan kerana Allah. Sembelih kerana selain daripada Allah SWT. Wa bomor haram. Tak, sembelih kerana jin. Tak. Atau binatang yang mana? Binatang mati tercekik. Mati kena langgar. Tak. Mati jatuh daripada tempat tinggi, mati kena sedok. Hak ni mampu. Binatang-binatang lagi, binatang halal tapi mampu kerana benda-benda lagu ni. Tak. Dan juga binatang yang dimakan oleh binatang buah. Tak. Tinggal pohon. Tak. Tinggal separuh. Haram. Semua tu haram. Tak. Kecuali Allah Taala bagi tahu binatang kena langgar ke, jatuh tempat tinggi ke, atau binatang yang dimakan oleh binatang buah yang sempat kita sembelih tak mati lagi. Kecuali bila kita dah sembelih, maka boleh dimakan. Kalau mati kada sembelihan kita tu, maka boleh. Celah-celah ni Allah Taala sebut juga berkenaan dengan apa? Ajib dalam surah ni. Di antara ayat akhir berkenaan dengan anjing. Surah Maidah. Anjing yang diajar untuk berburu halal. Ada. Kita tarbiyah anjing, didik anjing, siapa dia faham, siapa dia reti, dia buru ni untuk tuai dia. Maka bila kita lepas dia dengan baca bismillah, tak, hasil tangkapan dia tu walaupun mati kena kekeh dia kan tak? Halal, boleh makan. Kancil ke, landak ke, gapo ayam hutan ke, yang kekeh patah tekak. Tak ada meleh tak? Kekeh anjing. Halal. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala letak ayat ni akhir. Sebab apa? Sebab anjing ni peringkat awal ketika Nabi hijrah ke Madinah kan. Tak. Sebab Nabi tengok Yahudi Madinah ni, kehidupan mereka menjadi tarikan pada penduduk Madinah.
Jadi Yahudi ni perang anjing. Seperti mana zaman kita sekarang ni, perang anjing mak mai, bukan perang anjing mak burung. Tak. Zaman kita ni, kita boleh faham zaman kita ni. Zaman kita sudah kena dah. Sebahagian daripada kita ada dah. Perang anjing. Tak. Kerana terkesan tengok orang putih perang anjing nampak molek, nampak comel, nampak ilir. Perang anjing dalam rumah mak mai. Benda tu dilarang. Tak boleh. Haram. Siapa dia perang anjing lagu tu tak? Setiap hari satu kira. Satu kira. Satu kira ni sebanyak gunung, sebesar gunung Uhud pahala. Gugur. Satu hari gugur pahala dia. Hilang pahala dia. Hilang amalan dia. Siapa dia perang ni tak dengan tujuan, tidak ada tujuan. Melainkan tujuan sekadar perang suka-suka. Tak boleh. Ya tak boleh. Anjing nak boleh perang kerana apa? Kerana untuk buru, untuk jaga kebun kita, untuk jaga keselamatan rumah kita. Tu boleh. Tak ada masalah. Boleh. Tapi untuk saja-saja untuk main dalam rumah tak boleh. Tak apa ada anjing lagu tu dalam rumah tak? Setiap hari amal dia. Malaikat tak masuk dalam rumah tu. Malaikat rahmat tak masuk dalam rumah lagu tu. Malaikat rahmat takkan masuk. Jadi Nabi SAW bagi tahu pada kita, bila tengok keadaan para sahabat ni masa mula-mula hijrah, begitu terkesan dengan kehidupan Yahudi, Nabi nak buat cara Yahudi. Tak, ni cara siasah Nabi ni. Ni politik Nabi. Imam Malik bagi tak? Jadi bila tengok keadaan lagu ni, maka Nabi telah perintahkan semuanya bunuh belaka. Sebab tu kita kena belajar cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni Nabi rahmatul lil alamin. Nabi ni rahmatul lil alamin. Tak. Bunuh semuanya. Dalam riwayat sehingga sahabat tengok satu orang perempuan Badui daripada kampung mari ke Madinah nak cari barang lah. Tak. Cari barang daripada bandar ni. Dia main anjing dia kan. Bayar orang sampai tidur kan, anjing kan sebagai pengawal. Tapi kerana masa tu perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya bunuh kan tak? Jadi sahabat gigak bunuh. Semua bunuh belaka. Masa tu Nabi nak tarbiyah para sahabat supaya jauh ke cara hidup dengan Yahudi. Dan ini manhaj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dibunuh semua anjing. Bunuh semua. Bukan setakat bunuh semua anjing. Nabi bagi tahu masa tu lah, siapa dia perang anjing dalam rumah dia ada anjing, maka satu kira hilang pahala. Masa tu lah Nabi bagi tahu, siapa dia ada anjing dalam rumah, tak malaikat tidak masuk dalam rumah dia. Masa tu lah Nabi bagi tahu, mana-mana anjing kalau minum air, jilat air dalam bekas tu, bayangkan di Mekah Madinah ni, air ni benda mahal, benda keperluan besar. Tak? Nabi SAW nak tarbiyah kan, supaya benda ni dijauhkan tak? Anjing jilat ya, minum je dalam bekas tu tak? Air tu kena lerak dulu, tak boleh guna. Bukan setakat kena lerak, bekas tu kena basuh 7 kali, salah satunya dengan tanah. Itu jadi mazhab kita fiqh Syafi'i tu gitu tu. Tak, dia masuk dengan mughalazah tu. Tapi kalau kita tengok secara keseluruhan sebenarnya ni cara Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk buat kehebatan cara hidup Yahudi berkenaan dengan anjing. Berkenaan dengan anjing. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam perintah lagu ni telah bagi kesan pada para sahabat sehingga sahabat orang Islam ni tak perang anjing saja. Tak perang anjing saja. Sehinggalah bila akhir wahyu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat ni. Ayat berkenaan agama dia, akad semula anjing. Akad semula kedudukan. Dalam ayat ni, dalam surah ni, ayat yang kita baca ni ayat ke-4. Surah Maidah ni, Allah Taala bagi tahu di antara yang halal yang bila sahabat tanya ni, selain yang diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala, hak halal ni hak molek, dia juga wa ma allamtum minal jawarihi mukallibin. Apa yang kamu ajar daripada binatang-binatang kamu. Di sini anjing lah, bukan anjing semata-mata, anjing, mana-mana binatang-binatang yang boleh diajar untuk buru, tak termasuk anjing juga. Maka bila dia ajar begini, dia berburu kerana tuai dia, maka hasil tangkap pai dia tu halal. Tapi dia ada syarat dia. Syarat dia kepada dia, masa lepas tu baca bismillah. Tak. Masa sebut nama Allah lah. Masa lepas tu sebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, anjing tu, gi tu, buru tu kerana tuai dia. Kerana tuai dia. Tak. Kerana perintah tuai dia, bukan kata nampak je ayah hutan tak. Dia gigak lalu. Tuai dia tak ada suruh, dia nampak dulu. Dia bijak lagi kan, dia bau kan tak. Kita tak, tuai dia tak nampak lagi. Tuai tak ada suruh. Dia nampak dulu, dia gi tu. Tak boleh makan tu. Dia nampak pun ayah hutan tu, dia tak gerak. Sebab apa? Sebab tuai dia tak boleh arahan. Tu syarat dia. Tuai dia boleh arahan, baru dia gi.
Dia igak tu kerana tuai dia. Lepas tu kalau dia igak, tak ada kaki sebelah. Tak boleh makan juga. Sebab dia igak tu dia makan. Dia igak tu niat tu bukan ke mata tu dia. Dia boleh igak tu orang Melayu kata sambil nyelai bina air. Tak boleh. Anjing gitu tak boleh. Tak halal tu. Tengok tu. Bukan mudah juga. Mana anjing tu betul-betul dia igak tu betul-betul kerana tuai dia. Tak ada sikit abuk, tak ada kepentingan peribadi sikit abuk. Gitu. Anjing ni tak ada kepentingan peribadi sikit abuk. Anjing lagu ni dia igak ni barulah makan binatang yang dia tangkap tu jadi halal untuk tuai dia. Ajib kan? Tengok dia surah ni nak ajar pada ni akhir. Awal Allah Taala letakkan surah Baqarah. Tak. Akhir Quran tu kan masalah binatang ternakan binatang buruan. Dah masyhurnya anjing lah. Sebab tu kan anjing ni anjing yang dia ajar, yang dilatih nak jadi halal tangkap dia ni kan, dia kena syarat dia gapo dia baca tuai dia lepas dengan bismillah. Lepas dia pergi pula dengan arahan tuai dia. Dia tangkap pun kerana semata-mata tuai dia. Mana anjing tu kena taat sungguh. Dia taat pada tuai sungguh, barulah makanan tu jadi halal. Jadi untuk makanan jadi halal ni nak ketaatan. Bahaya kalau tu kan. Allah SWT nak kita nak supaya Allah Taala terima kita ni, kita tak taat pada Allah. Lagu mana? Kena kiah dengan anjing. Tak. Sebab tu tetap ketaatan. Ajib, sebab tu kita ambil iktibar. Tak. Mana untuk jadikan halal binatang buruan ni, saya kata anjing ni dia kena ada sifat taat. Bila taat dia sempurna pada tuai dia, igak tu kerana tuai dia, kerana perintah tuai dia, dan igak pun kerana tuai dia, baru jadi halal. Pas kita nak supaya Allah Taala terima kita, ketaatan kita bukan lagu tu. Patut ketaatan kita lebih daripada anjing lagi. Mana kalau kita tak boleh taat seperti mana anjing taat pada tuai dia, kita lebih teruk daripada anjing. Betul. Memang Allah Taala kata lebih teruk pada manusia ni kalau dia tidak taat pada Allah Subhanahu Wa Taala, ulaika kal an'am bal hum adall. Betul. Ini benda besar. Sebab tu ujian ketaatan, taat pada Allah. Baru kena taat pada Allah. Oh, kita kena taat pada Allah. Sebab Allah buat kita. Allah yang jadi kita. Apa yang ada pada kita, wa ma bikum min nikmatin faminallah. Apa saja nikmat yang ada pada kamu, daripada Allah. Allah bagi tahu. Nikmat kehidupan, nikmat sihat, nikmat harta, nikmat isteri, nikmat anak, segala ni daripada Allah Subhanahu. Sebab tu dalam Quran banyak cerita tentang Allah. Dia cerita tentang Allah, tentang perkara ni, tentang rububiyah Allah, tentang Allah yang pelihara kita, tentang Allah yang jadikan kita, tentang Allah yang bagi rezeki pada kita. Lepas tu lazim dia apa dia? Kita kena taat pada dia. Kita kena taat pada dia, baru kita selamat. Sebab tu dalam Quran surah An-Nisa sebelum ni kan, Allah SWT bagi tahu buat satu kenyataan, wahai beriman, atiullah wa atiuh, taatlah kamu pada Allah, taatlah kamu pada Rasul. Taat pada Allah, taat pada pemimpin, taat pada ulama, selagi mana mereka taat pada Allah, selagi mana mereka taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Setara mana kena taat pada Allah dan Rasul. Allah dari surah An-Nisa sebelum ni. Tak. Sebab tu sebelum Allah Taala sepatut kita taat pada Allah ni tak lagu mana? Kalau Allah Taala perintah pada kita supaya bunuh diri, kalau Allah Taala perintah pada kita keluar daripada tanah air kita, pun kita kena ikut. Sebab tak tu kita ayat kan surah An-Nisa, Allah Taala bagi tahu ni Allah bila bercakap tentang ketaatan pada Allah dan Rasul. Allah Taala bagi tahu, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Kemudian muka surat kritikan Allah Subhanahu kepada orang yang mana tak taat pada Allah dan Rasul. Tak taat pada Allah. Orang yang munafik. Dakwa beriman dengan Allah, dakwa beriman dengan kitab Allah tapi tak ikut kitab Allah. Ni orang munafik ni. Dakwa beriman dengan Allah dan Rasul tapi tak ikut Rasul, ni munafik ni. Semudah tu ya. Lepas tu Allah Taala bagi tu, kami tidak utus mana-mana rasul melainkan supaya kamu taat. Dia tidak ada jalan. Allah Taala bersumpah daripada pihak Allah. Allah bersumpah, fala wa rabbika. Tengok. Jangan begitu wahai hamba. Tuhan kamu bersumpah. Allah Taala bersumpah. Allah bersumpah dengan diri dia. Fala wa rabbika la yu'minun. Mereka semua tu tak beriman.
Mereka tu siapa dia tu? Yang tidak berhukum dengan hukum Allah, tidak ikut kitab Allah, tidak ikut Nabi Allah. Ini tidak beriman. Sehinggalah mereka, bila mereka beriman, sehingga mereka nipu hati dengan perintah Allah, dengan perintah Rasul. Dan mereka wa yusallimu taslima. Suruh diri pada Allah dan Rasul sungguh. Taslim payah. Buai cara kita, buai pemikiran kita. Kemudian ada ayat walau anna katabna alaihim. Kalaulah kami fardukan ke atas mereka gabar dia supaya bunuh diri mereka. Keluar daripada tanah air mereka. Allah beritahu. Nasib mereka tidak akan buat, melainkan sedikit saja. Tapi kalau mereka buat apa yang kami suruh, walaupun bunuh diri mereka, walaupun keluar daripada tanah air mereka, kalau mereka buat apa yang diperintahkan, lakana khairan lah, pasti baik untuk mereka. Allah Taala bagi tahu, dia pasti menjadi sumber kekuatan untuk mereka. Dia pasti Allah Taala bagi itu, kami akan bagi ganjaran yang sangat besar di sisi kami. Pasti Allah Taala bagi, kami akan bagi hidayah kepada mereka jalan yang lurus. Ini nampak dari surah An-Nisa pun Allah SWT datang juga ayat setara mana kita kena tunduk pada Allah, setara mana kita kena taat pada Allah SWT. Kita kena taat pada Allah SWT walaupun membahayakan nyawa kita, walaupun pada tahap mengabaikan diri kita. Setara tu. Sebab tu milah Nabi Ibrahim ni, milah Nabi Ibrahim. Betul Allah Ta'ala depan surah Baqarah kesuk milah Nabi Ibrahim, wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atammahu. Bukan saya saja lah. Setara mana Allah Ta'ala nak berada? Seperti mana Nabi Ibrahim dia. Kita ni milah Nabi Ibrahim. Dan ni Allah Ta'ala wayak dari surah An-Nisa. Sekali lagi surah An-Nisa, lagu mana taat kita pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak? Bila turun ayat ni kan tak? Bila turun ayat ni, Abu Bakar, dia tengok Abu Bakar dengan sanad yang sahih daripada Ibnu Abi Hatim, dengan sanad dia daripada siapa? Urwah, tak, cucu Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dia bagi tahu Aisyah radhiyallahu bagi tahu bila turun ayat ni Abu Bakar bagi tahu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi Allah ya Rasulullah, lau amartani an aqtula nafsi wallahi la fa'altu. Tengok Abu Bakar kata, demi Allah wahai Rasulullah, kalau kamu perintah kepada aku supaya aku bunuh diri, aku akan buat. Ni tu. Sebab tu kita Islam ni kita tak ada fikrah. Fikrah kita ni taslim pada Allah, taslim pada Rasul. Sebab tu orang yang mana terkesan dengan fikrah, dia ada manhaj dia, akliyah dia, ni bahaya. Sebab tu dalam Quran cerita tentang Allah, supaya kita puas hati dengan ilmu Allah, dengan wahyu Allah, dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak ni kemuncak dia kan. Sebab tu kita orang yang terkesan nak zaman kita ni, zaman Dajjal ni kan. Tak. Fitnah Dajjal ni dia berkait dengan fitnah sains. Orang yang terkesan dengan sains sekarang ni, yang nak sains perubatan sekarang ni, bahaya. Ni fitnah Dajjal. Fitnah Dajjal. Terkesan. Kita tak kata Islam bukan tolak akliyah, bukan tolak tidak kan. Tapi dia ada hak dia. Dia ada hak dia. Kalau bercanggah dengan perintah Allah SWT, dengan ketaatan daripada Allah SWT, taat pada selain daripada Allah, ini tidak. Kita jangan ada stand yang mana begitu kuat. Kalau ilmu kita ni bercanggah dengan wahyu, kita tak akan ikut wahyu. Ni bahaya. Ni bahaya. Sebab tu dalam Quran cerita benda-benda luar biasa, yang mana akliyah manusia tak nak fikir. Tengok Nabi Sulaiman, tengok Allah Ta'ala cerita. Allah Ta'ala bagi pada Nabi Sulaiman dengan sekali doa. Satu doa saja daripada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman doa apa? Ya Allah, bagi aku satu kerajaan yang mana yang tidak pernah kamu bagi pada semua manusia. Bagaimana kerajaan Nabi Sulaiman? Mana boleh fikir akal? Nabi Sulaiman boleh bergerak. Perjalanan sebulan dia boleh gerak sehari. Dengan tidak ada alat. Betul, ada alat kita boleh fikir, ada alat. Dengan tak ada alat ni, hak ni sains tak ada terima ni. Sebab tu kalau kita pegang sangat dengan ni, kita jadi lemah. Wahyu ni lebih hebat lagi. Kita kena rasa wahyu ni lebih hebat lagi. Wahyu ni lebih hebat lagi. Sebab tu Allah dah cerita kekal dalam Quran ni. Sebab tu cerita yang sama, cerita Nabi Sulaiman dalam surah An-Naml. Cerita apa dia? Bukan Nabi Sulaiman, satu orang lelaki. Walladzina utul ilm. Tak. Qala ifritun minal jinni ana atika bihi qabla an taquma min maqami. Wa qala alladzina utul ilm inna atika bihi qabla an yartaddu min tarfik. Tengok. Bila Nabi Sulaiman bagi tahu pada rakyat dia, siapa dia nak bawa istana ni? Istana raja perempuan ni ke tempat Nabi Sulaiman. Ifrit bagi tahu. Ifrit ni jin. Di antara jin yang besar. Tak. Jin yang ada nama Ifrit.
Ifrit bagi tahu pada Nabi Sulaiman, aku boleh bawa istana tu sebelum kamu bangun. Mana Nabi Sulaiman bangun tu, istana tu siapa? Itu kekuatan jin. Jin punya kekuatan ni, dia boleh bawa satu tempat benda tu. Kalau ilmu sekarang ni panggil telepati. Tak ada lagi orang tak lihat. Tak ada lagi zaman kita ni. Tak wujud lagi. Lih baru ada lih, gerak nampak gitu. Pergi tempat ke tempat gitu. Telepati ni tak ada. Boleh berlaku perpindahan dalam sekelip mata. Dari satu tempat ke satu tempat. Dan dalam Quran sebut lama dah. 1400 tahun dulu. Dah berlaku pula zaman Nabi Sulaiman lagi. Ifrit ni boleh bawa kan daripada satu tempat tu ke satu tempat tu. Sebelum satu orang duduk bangun. Ada lalu. Tapi Allah Taala cerita, wa qala alladziina utul ilm, orang yang mana diberi pada ilmu kitab. Ilmu kitab, ilmu apa? Ilmu wahyu. Berkata satu orang manusia yang ada ilmu kitab, ilmu wahyu. Dia boleh bawa istana Balqis atau kata raja perempuan tu ke tempat Nabi Sulaiman ni sekelip mata. Tuan-tuan ni gambar ni. Ni saya tak boleh terima ni. Ni lebih hebat lagi. Ni wahyu Allah SWT lebih hebat lagi. Ambil jari celup laut. Kau lekat tu semua ilmu, ilmu sains kau semua ilmu, nubuah kau semua tu. Kau lekat tu. Waktu ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak tahu lagi ilmu lagu mana. Sobaldi tu tak tahu lagu mana ilmu hasil. Tapi dalam Quran bagi tahu satu orang lelaki manusia biasa. Bukan jin, bukan ilmu jin ni tu. Lebih hebat daripada ilmu jin ni. Ilmu apa? Ilmu wahyu. Sebab tu sebut kitab. Wa qala alladziina utul kitab. Berkata orang yang mana diberi kepada mereka ilmu kitab. Ilmu kitab ke apa? Wahyu. Ini kekuatan wahyu. Sebab tu kita nak syak. Dalam agama, dalam perintah ada kekuatan. Kan bila Jibril, bila dalam Musnad Ahmad, bila Allah Taala jadikan bumi dia tak stabil, Allah Taala pasak dengan gunung malaikat terkejut. Tanya, ya Allah, ada lebih hebat daripada gunung? Allah Taala kata ada. Besi. Malaikat tanya, ada lebih hebat daripada besi? Ada. Api. Ada lebih hebat daripada api? Ada. Air. Ada lebih hebat daripada air? Ada. Angin. Ada lebih hebat daripada angin? Ada. Kenapa dia? Sedekah. Satu orang mukmin dengan tangan kanan dia, tangan kiri dia tak tahu. Ni kekuatan sedekah. Kekuatan amal yang ada, kekuatan amal ni ada kaitan dengan wahyu. Mana amalan yang ada kaitan dengan wahyu ni lebih hebat daripada segala-galanya. Macam mana kita boleh syak bila Nabi kata siapa dia baca bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama', tidak akan bagi mudarat. Bila Nabi kata siapa dia baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamd yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir, lepas maghrib 10 kali, lepas subuh 10 kali, tidak akan bagi mudarat pada dia. Bismillahilladzi apa dia? Bismillahilladzi la yadur. Siapa dia? Dengan nama Allah. La yadurru ma ismihi, tidak akan bagi mudarat dengan sebab nama Allah ni. Sama ada di langit ataupun di bumi. Nama siapa dia? Nama orang paling debel sekali ni. Nama Allah. Tu tak kalau zaman dulu orang debel tak? Nak masuk kampung tu, dia nak pergi kampung tu. Tak? Oh, dia nak pergi kampung tu. Kalau dia masuk kampung tu banyak nama kawan, sebut nama kawan. Banyak debel. Sebut nama dia beres lalu. Tengok orang debel. Allah SWT, Nabi ajar. Jalan atas muka bumi, sebut nama Allah. Tidak akan bagi mudarat. Sebab mudarat adalah genggaman Allah. Ni wahyu. Ni bagi kekuatan pada orang yang ada hubungan dengan wahyu. Quran. Sebab dia tak terkesan. Mana boleh saing? Tengok tu. Boleh buat mari daripada istana. Tak ada. Kalau orang tak terkesan dengan wahyu, terkesan dengan ni, dia akan lemah. Umar radhiyallahu anhu, tengok Umar ni kesan daripada orang didikkan wahyu ni. Umar radhiyallahu anhu bila Amr bin Al-As takluk Mesir, kuasai Mesir, sungai Nil tak ada air. Mengadu pada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Tulis surat pada Sayyidina Amr bin Al-As, tulis surat pada Sayyidina Umar, sungai Nil tak ada air. Orang zaman dia pada orang tempat masa tu, kalau berlaku ni mereka buat korban wanita. Tak? Buat khurafat, buat syirik. Tak? Sayyidina Umar buat kena tengok ni, Sayyidina Umar. Sayyidina Umar tulis 2 surat. Satu surat pada Amr bin Al-As, satu surat pada Nil. Banyak. Ada orang tulis surat pada Nil. Ada orang tulis surat pada sungai. Mana ada orang tulis surat dengan sungai? Banyak. Nabi Sayyidina Umar tulis surat pada Amr bin Al-As. Dari surat tu Umar bagi tahu, wahai Amr, bila sampai surat aku ni, surat tu bagi pada sungai Nil. Surat kepada sungai Nil apa dia? Bukan apa dia? Bukan berkata, bukan Quran, bukan apa? Min Abdullah Umar bin Al-Khattab ila Nil. Daripada Umar bin Khattab kepada sungai Nil.
Ni bila orang ada hubungan dengan takluk dengan Allah Subhanahu taala ni. Royak pada sungai ni, kalau kamu mengalir kerana kamu, kami tidak berhajat pada kamu. Tapi kalau kamu mengalir kerana perintah Allah Subhanahu taala, kami mohon pada Allah supaya mengalir kamu. Setuh je dalam sungai tu, tubik lalu air. Tuan-tuan, ni sahaja tak boleh nak terima. Sebab tu kita jangan terperangkap. Kita jangan terperangkap dengan kehebatan tu. Sebab Dajjal ni, Dajjal bagi tahu wahai langit, ujian. Dajjal bagi tahu pada bumi, wahai bumi, tumbuh ke tak tumbuh. Orang stroke 20 tahun, Dajjal tu sembuh. Kita terkesan ni, Dajjal ke buruk. Dia punya wilayah dia saing. Sebab tu Allah SWT untuk lawan Dajjal ni, Allah Ta'ala bagi Nabi apa? Nabi Isa AS. Sebab Nabi Isa dah lawan dah. Zaman dia tu fitnah saing dah. Lawan dia. Sebab tu kita kena jelas. Dia tengok ni Allah SWT ajar pada kita supaya taat pada Allah SWT. Sebab layak kan. Sebab ilmu Allah begitu hebat sekali. Sebab tu perintah Allah begitu hebat sekali. Sebab tu semaya begitu hebat sekali. Betul, dalam perintah Allah SWT ni apa? Semaya benda paling besar sekali. Semua perintah Allah SWT ni Allah Ta'ala hantar Jibril. Tapi bila semaya ni dijemput ke langit, zat yang lagu ni akak semaya begitu tinggi, kita pandai mudah, bahaya kita. Bahaya kita. Tengok lepas ni, lepas cerita tentang makan ni, cerita tentang semaya. Tengok ayat ke-6. Ya ayyuhallazina amanu, wahai yang beriman, bila kamu nak semaya, tengok faksilu, basuh wajah kamu. Sebut ni. Nak semaya bukan mudah-mudah kan. Nak semaya. Tapi sebelum nak semaya ni kena betul dulu. Makan ni kena betul, sumber kena betul, pastikan halal. Tengok ni Quran. Tengok surah Maidah ni. Dia bukan kata nak agama ni asal zahir dah. Nak syarat penerimaan semaya ibadat ni, silaturahim tak boleh putus, sumber kena halal, hutang kena bayar. Silaturahim tak boleh putus. Dia semua ni berkait belakang. Dia berkait belakang. Dia bukan tak kita maya gini molek zahir tidak kan. Dia semua tengok Allah Taala susun Quran. Tetes semaya, tetes solat. Cuma dalam surah ni bila kait tetes semaya, tetes apa dah? Tetes wuduk. Tetes wuduk. Kemudian sekali lagi ayat ke-8, ya ayyuhallazina amanu wa beriman kunu qawam. Jadilah kamu orang yang menegakkan kebenaran. Ni surah kita. Ni orang Islam ni. Tak boleh tengok apa-apa bentuk kezaliman. Tak boleh tengok. Tapi nak menegakkan kebenaran ni bukan dengan cara kita, dengan cara nubuah. Dengan cara nubuah. Cara nubuah lagu mana? Allahumma. Cara para anbiya. Cara yang mana Allah Taala sendiri cerita pada Nabi. Lagu mana nak buat dakwah? Cara nak buat dakwah lagu mana? Allah nak cerita pada Nabi. Cara Nabi Nuh AS, cara Nabi Hud, cara Nabi Saleh, cara Nabi Shu'aib, cara Nabi Ibrahim, cara Nabi Musa. Ini cara kita kena. Dia cara Nabi Nuh lagu mana? Cara Nabi Nuh. Ajak orang pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ajak orang pada Allah Subhanahu Wa Taala. Pergi jumpa orang. Sehari pergi jumpa orang, pujuk orang pada Allah Subhanahu Wa Taala. Malam hari mengadu pada Allah. Ni apa? Malam hari, ya Allah, saya pergi jumpa dapat mak, ya Allah. Tak jumpa dah. Dia tak sedia lagi nak mari masjid, ya Allah. Tak. Dia sibuk dengan kerja, ya Allah. Ya Allah, selesaikanlah kerja dia, ya Allah. Ni Nabi Nuh, kaku zari. Nabi Allah Taala cerita, Nabi Nuh, dakwah Nabi Nuh dari surah Nuh kan. Dakwah Nabi Nuh 2 ayat ya. Ya qaum ubudullah wa la tusyriku bihi. Dakwah Nabi Nuh 2 ayat ya. Wahai kaumku, sembahlah hanya, jangan kamu syirik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ayat seterusnya tu, Nabi Nuh mengadu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Nuh mengadu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni sebab tu usaha kita walau banyak sara mana dia sikit sebenarnya. Kok banyak mana malam mengadu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Malam mengadu, ya Allah, saya pergi dah rumah Hasan, ya Allah. Saya pergi dah rumah Amin dah, jumpa dah dia, ya Allah. Saya pergi dah ni. Malam royak pada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana Nabi Nuh royak pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, saya pergi jumpa dah kaum saya. Saya pergi siang hari, saya pergi malam lagi, secara kumpulan saya pergi, secara sore-sore saya pergi, secara senyap-senyap saya pergi. Saya jumpa. Pujuk mereka. Nabi Nuh detail royak pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini cara nubuah. Siang hari jumpa kan? Sebelum nak jumpa orang semaya ajak dulu. Ya Allah, nak pergi jumpa ni. Ya Allah, mudahkanlah ya Allah usaha saya, ya Allah. Mudahkanlah penerangan saya, ya Allah. Ya Allah, bukalah hati dia, ya Allah. Tak, lepas tu pergi jumpa dia. Malah doa pada Allah SWT. Dengan cara begini. Dengan cara begini barulah agama tersebar. Okay. Dan ni nubuah. Dan ni tujuan Quran diturunkan.
Bawa cerita tu cerita pada Nabi supaya Nabi gerak. Supaya Nabi gerak. Sebab peringkat orang Islam ni sifat dia gabar dia. Orang yang mana bergerak untuk menegak. Sebab tu Allah kunu qawamin. Jadi orang yang qawamin, bangun sentiasa menegakkan kebenaran. Bukan yang dia duduk. Qawam ni jenis sentiasa bangun. Sifat mubalarah bagi qaim, qawam. Sentiasa. Dia kena bangun, dia kena gerak. Kebenaran ni kena gerak. Qanun Allah Taala buat dah untuk hidayah tersebar. Tak. Allah Taala bagi tahu. Kemudian janji Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah Taala bagi tahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kalau kita gerak gini orang tak suka, okay, orang gini orang gini tak. Itu biasa. Allah Taala kata, ya ayyuhalladzina amanu wahai beriman uzkuru. Ingatlah nikmat yang Allah Taala bagi pada kamu. Nikmat apa dia? Masa kamu di Mekah mula tu, wahai Nabi kita sendiri, Abu Bakar ada, Umar ada. Ketika mana duduk Mekah, keliling orang kafir belakang. Kalau ikut logik ke, masa tu orang kafir nak kata, ya. Berapa Abu Jahal tak kata masa tu ya? Abu Lahab tak kata, Allah yang akan turun. Idh hamma qaumun an yabsutu ilaikum aydam. Ketika mana, ingatlah Allah Taala wahai beriman, nikmat yang Allah Taala bagi. Nikmat apa dia? Ketika mana kaum kamu nak bunuh kamu di Mekah tu, fakaffa aydiyahum ankum. Allah SWT tahan tangan mereka. Jadi tak jadi, tak ada perancangan jadi. Apa yang atur ni? Allah yang atur. Ni Allah Taala cerita. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, dan kepada Allah lah hendak kamu bertawakal. Kemudian cerita Bani Israel detail kepada kita syarat bantuan nusrah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala bagi tahu pada kita tentang Bani Israel, Yahudi dan Nasara. Dalam surah ni dengan penuh detail, kita nak kena sambung semula ni. Tak panjang. Tak, kita kena dalam surah Maidah ni Allah Taala pendetail bagaimana punca menyebabkan Allah SWT tidak bantu Bani Israel, tidak bantu Yahudi, tidak bantu Nasara. Apa? Punca dia. Masalah ayat pada kita. Kerana sikap mereka dengan hukum-hukum Allah SWT. Itu sama saja. Halak ni, keadaan ni sama. Semua ada halak. Ingat hari Sabtu ke? Hari Sabtu ingat Bani Israel ke? Ingat ikan satu tu ingat saya saja. Mari keadaan. Keadaan lagu mana? Hari lain tak mari ikan. Hari Sabtu mari ikan. Itu keadaan dia. Hari lain tak cakap gigak, tak mari. Hari satu, tanya tak boleh gigak ikan kan tak? Dia mari lenyar depan tu gak. Nampak dengan mata. Ini ujian. Allah Ta'ala cerita. Surah Araf. Dalam surah ni Allah Ta'ala cerita. Allah Ta'ala permudahkan maksiat. Allah Ta'ala permudahkan ini ujian. Kita jangan jadikan, kerana gini kita boleh nak tahu pada Allah Ta'ala. Tak boleh buat alas. Allah Ta'ala bagi tahu pada para sahabat kan tak? Wahai beriman, la yabluwannakumullah bi syai'in minas saydi tanalu aydikum wa rimahukum liya'lamallahu man yakhafuhu bil ghaib. Wahai beriman, pasti kami akan uji kamu. Uji apa dia? Berkenaan dengan tangkap binatang buruan pada bulan haram di tanah haram. Dia binatang tahu tengok, binatang pun gitu kan. Zaman kita ni kita nak pergi buat haji, kita pergi dengan haji, kita pergi dengan package kita ni, kita tak timbul dah benda ni. Tapi zaman sahabat kan, bukan zaman sahabat lah, zaman sebelum kita ni, lebih kurang 20 tahun lepas gitu lagi kalau orang boleh pergi haji dengan utah, dengan jalan ni, binatang-binatang kan, binatang-binatang ni kalau tanya selagi mana orang buat haji tak pakai pakaian ihram kan tak? Liar lah, pakai je pakaian ihram, pakai je tak? Jadi nak mari tepi tengok. Baik zaman sahabat ni. Maknanya tak ada pula. Tak lapar kita tak. Tak cakap nak igak tak jumpa. Tak. Pakai ihram je tak. Labbaik Allah juga. Ni mari. Lenyah ada depan, ada belik. Mana boleh tanya tak ombak ni. Gitu kena dah. Allah Taala permudahkan. Allah Taala bagi tahu. La yabluwannakumullahu bi syai'in minas saydi tanalu aydikum wa rimahukum liya'lamallah. Bapa Allah Taala mudah lagu tu sebagai ujian untuk Allah Taala dapat zahirkan siapa yang mana takut pada Allah ketika mana gaib. Sebab bila maksiat mudah ni ujian daripada Allah SWT. Bila keadaan gini menyebabkan kita tak boleh taat perintah Allah SWT, ni ujian. Kita boleh buat alasan. Sebab Allah SWT jadikan keadaan itu pun ujian pada kita. Yang kita perlu terkesan kepada dia, apa pun keadaan, perintah dan larangan Allah SWT. Kita sama semula. Apa yang baik daripada Allah, apa yang kurang daripada hamba, aku boleh hadam wa astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خير من الأولى. رضينا بالله ربا وبالإسلام وبمحمد النبي ورسوله والحمد.